Terima kasih Merebuk. Saya jemput Ipoh Timur. Terima kasih Tan Sri Speaker yang segak, tampan, adil dan hebat. 15 minit. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Kerajaan Perpaduan. Saya ucapkan terima kasih Tuan Speaker. Ipoh Timur amat besar hati diberikan peluang untuk ikut serta dalam perbahasan Belanjawan 2024. Sebab belanjawan yang penting dalam merangka hala tuju kerajaan dan negara, termasuk tahun kedua pentadbiran kerajaan His Royal Majesty's Government, Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Patuh Keseri Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Campuran yang kali pertama kita saksikan. Tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, merangkap Menteri Kewangan atas kejayaan merangka sebuah belanjawan yang holistik dan manusiawi, menyentuh kepentingan rakyat yang sedang bergelut dengan isu-isu kos sara hidup pasca pandemik yang masih belum mereda-reda. Ekonomi dunia setelah tercetusnya perang pencerobohan Ukraine oleh Rusia dan ketidaktentuan geopolitik yang memberi kesan langsung kepada pasaran global yang naik turun harga barang keperluan, ini semua sedang menghimpit rakyat terbanyak. Ini sebelum masuk implikasi tambahan yang belum tampak kesannya lagi, ekoran perang di Gaza yang penuh jenayah kemanusiaan dan jenayah perang dilakukan oleh rejim pengganas Israel. Kita telah ambil pendirian bersama dalam Dewan Yang Mulia ini. Ketegasan dan solidariti saya dan parti saya jelas dan menyerlah, maka saya tidak mengulangi lagi. From river to the sea, Palestine will be free. Tuan Speaker, kejayaan Kerajaan Madani dalam menangani gejolak naik turun harga barang ni, termasuk krisis bekalan beras yang baru beransur selesai, adalah indikator terbaik dan penting kepada potensi kestabilan politik dan tadbir urus serta tata kelola yang baik. Kestabilan politik adalah kunci kepada ekonomi yang dipacu cemerlang serta asas kepada kemakmuran dan yang berpanjangan bagi seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira latar kaum, agama, wilayah, perbezaan politik dan kelas pendapatan, di samping merapatkan kesenjangan ekonomi yang masih melebar. Sekali lagi tahniah kepada Tambun dan pasukan Kementerian Kewangan, kepada TMK1, TMK2, KSP dan seluruh jentera MOF atas dasar perbelanjaan yang berhemah dan adil, tepat pada tempat dan waktunya. Tan Sri Speaker, dalam menyokong belanjawan ini, ada beberapa perkara yang ingin saya bangkitkan supaya hal-hal ini tak tersorok di sebalik blind spot atau titik buta dengan izin dan mendapat perhatian kerajaan. Dengan bertemakan kedaulatan sumber asli negara, izinkan saya untuk memulakan bab ini dengan sedikit penceritaan latar sejarah konflik The Gulf Wars atau Perang Teluk. Pada 2 Ogos 1990, Iraq serang dan takluk Kuwait. Itulah permulaan Operation Desert Storm, sebuah peperangan yang berlanjutan selama 6 bulan, 3 minggu dan 5 hari dikepalai oleh Amerika Syarikat. Latar dan puncanya termasuklah tuduhan Iraq bahawa Kuwait telah melampaui kota pengeluaran minyak OPEC. Memang lebih pun. Bekalan kurang, harga naik. Bekalan naik, harga turun. Kedua-dua UAE dengan Kuwait masing-masing menghasilkan bekalan minyak secara berlebihan. Harga minyak jatuh merudum sehingga $10 setong ketimbang $18 setong yang diinginkan dihendak-hendakkan oleh kartel petrol Timur Tengah. 7 bilion setahun Iraq rugi. Ikut Iraq, ini ibarat isytihar perang ekonomi. Maka Iraq serang Kuwait. Iraq fikir Amerika takkan masuk campur. Namun rupa-rupanya demo ni tak sabar-sabarlah. Amerika ni nak masuk campur. Siap buat kesepakatan dengan Arab Saudi sebagai selaku pembekal minyak utama yang menjadikan rakan geopolitik yang strategik. Sampailah ni lah. Demo ni sama-sama lawan Iraq. Kemudiannya US kerah kawan-kawan guna UN Security Council, Majlis Keselamatan PBB, mengenakan sekatan ekonomi ke atas Iraq, akibatkan hyperinflation dengan kemiskinan. Susulannya cetusnya munculnya Al-Qaeda, Daesh, ISIS, 9/11 dan as they say, the rest is history. Ini belum ambil kira kesan panjang peperangan terhadap negara-negara yang terlibat. Semua ini kerana apa?
petroleum, minyak, sumber asli atau pengurusan sumber asli serta kekayaan hasil bumi yang tak tersusun, malah lebih teruk lagi salah susun. Tan Sri Speaker bak kata kumpulan New Boys. Saya tak begitu tua tapi tahulah lagu sejarah mungkin berulang. Petroleum dan hasil minyak sudah menjadi kisah lampau di zaman teknologi tinggi dan kereta guna bateri lithium. The next big thing dengan izin is rare earth, REE, rare earth elements. 17 rare earth element, lantanoid 15 tambah scandium dengan yttrium. Senarai produk dan penggunaan daripada REE ini boleh tahan panjang dia. AI, quantum computing, teknologi tenaga baru, teknologi hijau, 5G sampai 6G, telefon bimbit yang tiap-tiap tahun ada tambah canggihnya industri aero angkasa, masuk kereta pandu diri, lori pandu diri. Semua ni boleh jadi kerana adanya REE dan tak adanya REE, semua henti di situ di sini je. REE ni komoditi yang tinggi signifikan geopolitiknya. Perang boleh tercetus kerana minyak dulu dan sekarang. Masa depan pula, rujuk sejarah terdekat. Ketegangan Jepun dan US dengan China dan pegangan US di Taiwan yang buat China dengan US bertentangan begitu teruknya, semuanya berpunca daripada sekatan pembakalan REE kepada Jepun oleh China. Kita boleh tengok sejarah lebih jauh lagi, tapi secara simpulannya inilah yang kita panggil ENE, microchip war atau chip war. Google saja TSMC, tahulah cerita di sebaliknya. Potensi REE ini ternyata sangat luas dan pihak kerajaan tak boleh membiarkan kekayaan ini dieksploitasi sewenang-wenangnya macam jual sayur ikan bilis kat pasar kita. Kerajaan justru dicadangkan supaya menggubal sebuah rang undang-undang atau menubuhkan, mewujudkan agensi kerajaan persekutuan bagi kawal selia, urus dan bangunkan keseluruhan end-to-end dengan izin rantaian nilai REE. Kerajaan negeri tak kuasa, tak mampu dan takkan mampu untuk buat sendiri. Kalau petroleum, kita ada Petronas. REE kita juga perlukan sebuah agensi atau GAC yang akan kemudi hasilnya berteraskan dasar dan undang-undang yang sewajarnya. Maka timbul soalan, adakah kita ada hasil kekayaan REE yang betul-betul signifikan? Sudahkah ada pihak yang sedang cuba nak merintih jalan untuk menjarah kekayaan ini tanpa beri pulangan kepada rakyat negeri dan negara secara wajar? Petronas ada ratusan peguam, financial commodity analyst, ekonomis dan dengan kepakaran undang-undang khusus dalam bidang ONG, dalam perundingan dia, dalam trading modelnya. Kerajaan negeri mananya mampu nak upah semua pakar-pakar ni? Itulah antara sebabnya kita saksikan ramainya Alibaba dan tukang sakar menjarah mencuri REE belah-belah utara ni. Maka sekali lagi, saya ingin cadang supaya sebuah rang undang-undang digubal untuk ambil kira kesan jangka panjang penghasilan REE kepada negara agar hasil dan kekayaan ini tidak dijarah sewenang-wenangnya. Bunyi macam nasionalis sikit, tapi itulah hakikatnya. Kita kena pertahan dan perjuangkan juga. Tan Sri Speaker, lanjutan perbahasan tentang REE ini dan perkembangan teknologi, negara juga perlu dipersiapkan dengan merangkul satu lagi takdir, kemajuan teknologi yang kita tak boleh dan tak akan elak. Nama dia kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI. AI dan pembelajaran machine learning adalah salah satu kemajuan saintifik yang berikan akal kepada benda dan pemberian ilmu dan maklumat kepada komputer sampailah boleh kaji, boleh telaah, boleh faham, boleh dengan konsep dan permasalahan, siap bagi penyelesaian dan solusi dalam bahasa yang sempurna dalam beberapa saat saja. AI sedang mengganti manusia dalam pelbagai bidang. Kerja yang dulunya perlukan manusia cerdik, pandai, berpendidikan tinggi macam Sungai Petani, tinggi-tinggi yang hanya mereka yang boleh mampu buat tulisan laporan analytical, rekaan grafik, penggambaran. Sekarang AI dah boleh buat dah. Atau pandu kereta pun tak perlu manusia kita nak pandu dah. Dah boleh buat dah AI. Industri AI bagi ruang kita beri tumpuan kepada hal-hal yang lebih penting. Atau produktiviti manusia dan buruh naik melambung ke main.
urusan kerja manusia dipermudah dan pertindihan tugas dielakkan. Ia menjadi makin otomasi dan menghasilkan teknologi baru. Dari sudut pandangan ekonominya kita ada, Malaysia ada syarikat-syarikat AI yang berada di garis hadapan. Di garis hadapan industri AI terutamanya dalam bidang grafik dan reka cipta. Salah satunya yang paling hebat sekali yang telah terbukti berjaya di persada dunia adalah Pixlr atau syarikatnya Imagine. 130 juta download, puluhan juta pengguna bulanan atau subscriber. Harga subscriptionnya yang 90% lagi berpatutan daripada Adobe disenaraikan oleh Andreessen Horowitz, iaitu satu venture capital company dengan pengkhususan dalam sektor generative AI, sebagai platform tangga ke-13 paling hebat di dunia, dengan ChatGPT di tempat pertama, Bard milik Google di tangga ketiga, Quillbot kelima dan sebagainya. Satu-satunya yang tersenarai dari Asia, Pixlr. Tuan milik syarikat ni bukan dari US, bukan dari Eropah, bukan dari China. Syarikat ni bertapak berpengkalan kat Kelana Jaya, Kelana Jaya Malaysia tu. Pengasasnya anak jati Ipoh. Co-foundernya pengundi Ipoh Timur. Dia undi siapa tak tahulah. Tapi dia punya CTO, dia punya co-CEO seorang lagi. Semua bersekolah membesar orang anak jati Ipoh. Keupayaan anak bangsa untuk ikut serta dan menjadi watak utama dalam perkembangan teknologi AI tak boleh dipandang rendah. Malah perlu diberi galakan yang sewajarnya. Dari sudut dasar undang-undang dan insentif kewangan, supaya industri ini tak dibiar meninggalkan pesisir negara dan bergerak ke seberang tambak. Yang lah ni agresif sangat nak tarik syarikat watan kita ke seberang. Kita kena elak benda ni. Kita kena pastikan demo kekal di Malaysia. Kerajaan perlu institusikan pembangunan dan latihan berteraskan AI sebagai persediaan persiapan mendepani segala kemungkinan perkembangan teknologi. Bertepatan dengan kemasukan Tesla, sebuah syarikat gergasi yang bukan saja mandiri dengan kepakaran pembuatan kereta elektrik, bahkan juga turut berkedepan dalam pembangunan AI. Syabas dan tahniah kepada Tambun dan Kerajaan Persekutuan kerana telah mengumumkan tubuhnya sebuah fakulti AI di UTM dengan 20 juta ringgit. Syabas dan tahniah. Tapi soalan dia, cepu mai sikit. Adakah Imagine, pemilik Pixlr, selaku pelopor dan pemimpin sektor pimpinan milik anak watan, anak jati Ipoh Perak dan seluruh jenteranya akan dibawa, dijemput, dikerah, diminta untuk sama-sama membangunkan pendidikan dan industri dalam AI yang bernilai 480 bilion dolar menjelang 2027, dan ini hanya sektor creator economy saja tak 480 bilion. Lihat saja bagaimana Elon Musk mengambil alih Twitter, jadikannya tukar nama jadi X. Meski nampak macam kelakar sikitlah, tapi Elon barangkali sedang membangunkan AI berasaskan setiap tweet yang kita buat daripada kita ni. X bakal memiliki rangkaian saraf buatan yang memuatkan kecerdasan semua orang yang tweet tentang kehidupan kita. Pasal nasi kandar mana yang kita suka, filem mana yang kita menyampah, kafe mana yang kita suka berromen-romen. Semua ini akan menjadi satu network of AI yang akan membangunkan X. Naik takut kita buatnya tiba-tiba. Tapi itulah dia masa depan kita. Inilah masa depan kita. Malaysia mesti segera bersedia. Bukan saja dari segi ekonomi, perihal pengurusan dan tata kelola AI, kebijakan pembangunan atau development policy, dasar pengurusan risiko, undang-undang responsible AI, AI ethics, perlindungan pengguna, AI related cyber security, semua ni kita sebagai wakil rakyat dan kerajaan tak boleh tunggu. Kerjanya kena mula sekarang, Tan Sri Speaker. Walau bagaimanapun, bak kata pakcik Spiderman bukan Superman. With great power comes great responsibility. Bukan Spiderman, Spiderman punya pakcik. Kuasa AI ini sudah tentu menuntut kita untuk memastikan kebaikannya diagih sama rata. Komitmen kita kena sentiasa mengangkat nilai manusiawi. Saya mencadangkan
Sebuah majlis perundingan kecerdasan buatan dibentuk dengan penglibatan ahli-ahli yang berhormat yang minat. Pemain-pemain AI seperti Imagine dan anggota fakulti AI di UTM serta MOSTI sama-sama pacu dan lonjatkan tanah air ke suatu yang lebih hebat. Akhir kata, sebelum saya undur, saya nak sampaikan 3 rangkap. Tak tahulah dia syair ke, dia pantun. Sumber asli Tuhan kurnia. Nampak Malaysia di peta dunia. Kerajaan dan pelombong kaya saja tiadalah makna jika rakyat tak rasa manfaatnya. Nadir bumi kunci perubahan nasib negara. Tapi janganlah sampai raban teben macam nak gila. Negeri ada kuasa tapi kemampuannya nun di Putrajaya. Bila tak sepadan, naya kita semua. Jika silap langkah, keamanan tergadai. Matlamat negeri hancur, agenda rakyat tak tercapai. Alang-alang menyeluk perkasan, bio rendam satu badan. Bab REE, bincanglah semula bidang kuasa negeri dan persekutuan. Sekian, terima kasih Tan Sri Speaker. Ipoh Timur sokong sepenuh-penuhnya. Terima kasih, Ipoh Timur. Saya jemput